Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar penonton-penonton WHI siaran 25 Januari? Anda bersama saya Segita dan juga Syira. Syira, pejam celik sudah pun 25 Januari. Sekejap sahaja. Biasa macam itulah kan Syira? Betul. Bila awal tahun ni kita rasa macam cepat je masa tak sedar pun masa betul. berlalu. Bila dah masuk pertengahan tu macam biasalah macam itulah. Buat je lah hari-hari kita yang seperti rutin-rutin yang sebelum ini. Betul, dan pastinya hari ini hari Rabu mungkin ada dalam kalangan kita yang telah pun mula bertugas dan sebagainya. Jadi kami ucapkan selamat bertugas dan jaga diri baik-baik. Tapi kan Syira, pagi ni saya dalam perjalanan ke Sri Pentas, jalan raya tak adalah sesak macam biasa. Sebab saya ingatkan sebab hari ni dah pun ada yang masuk kerja, adik-adik pun mungkin dah mula bersekolah. Kan? Adik-adik dah mula bersekolah ke? Mungkin boleh kongsikan bersama saya. Saya rasa dah mula bersekolah. Tetapi jalan raya tak adalah sesak sangat. Jadi mungkin ada yang masih lagi bercuti, mana tahu ambil cuti ekstra. Ambil cuti agak panjang lah, seminggu ni kan untuk bersama dengan keluarga dan sebagainya. Betul. Dan di sini juga kami nak memberikan anda peringatan seperti mana semalam Uyaina dan saya dah ingatkan anda di mana cuaca kan Syira tak tidak menentu. Betul. Kalau kita tengok di sekitar Kuala Lumpur, Selangor ni pun hujan berterusan. Walaupun cuaca ni sejuk, best duduk kat dalam rumah sambil-sambil menghirup teh yang panas tu. Tapi situasi tidak sama di negeri Johor. Banjir di negeri Johor semakin buruk dengan mangsa banjir melonjak kepada 3,612 keluarga dan hujan yang berterusan sejak kemarin ini Syirah menyebabkan bilangan PPS di negeri itu pun bertambah kepada 35 PPS. Okey, baik, dan dalam pada itu juga Sugi dan juga penonton di rumah, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan sangat lebat berterusan peringkat bahaya di beberapa daerah di Johor dan Sabah hari ini. Dan antara kawasan yang dijangka terjejas adalah di Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Manakala di Sabah membabitkan Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan serta Kudat. Dan juga hujan berterusan peringkat buruk dijangka berlaku di Pahang, iaitu di Pekan dan Rompin Negeri Sembilan Melaka serta 3 daerah lain di Johor, iaitu di Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Jadi, kami ingin ingatkan mereka yang berada di kawasan ini untuk terus kekal berwaspada dan patuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Betul. Itu saya setuju dengan apa yang Syirah kongsikan itu tadi. Jadi di mana jua anda berada, pastikan anda mengambil kira keadaan cuaca. Okey, baik Syirah. Tempoh hari Tan Sri Michelle Yeoh telah membuatkan kita semua bangga dengan kemenangan beliau sebagai aktris terbaik di Golden Globe. Dan ini satu lagi momen yang membuatkan kita semua rakyat Malaysia bangga, di mana anak kelahiran Malaysia yang juga merupakan pelakon Hollywood ini telah dinobatkan ataupun dicalonkan dalam kategori aktris terbaik anugerah Academy di Oscar yang ke-95. Tahniah kami di Wanita hari ini ucapkan semoga ada lebih banyak lagi sejarah-sejarah yang bakal dicipta oleh anak-anak Malaysia kita ini. Betul, dan harapnya percalonan ini akan memberikan beliau satu lagi trofi iaitu the Oscar Award as Best Actress. InsyaAllah kita doakan, Sugi. Okey, itu berkaitan dengan sedikit update berkaitan dengan cuaca dan juga Tan Sri Michelle Yeoh. Dan kita nak ke topik kita pada hari ini. Syirah, saya nak tanya awak dahulu. Silakan. Masa awak pregnant masa tu, masa awak mengandung, ada apa-apa yang awak mengidam untuk makan tak? Teringin untuk makan. Kalau orang lain teringin nak makan mangga, teringin nak makan benda-benda manis, saya masam-masam sebab kita sedia maklum bahawa hormon orang mengandung ni dia punya dari bau dan juga dari rasa ni berbeza. Tetapi berbeza untuk diri saya apabila saya Sugi, saya tak boleh makan dan tak boleh minum selama 9 bulan. Susahlah cara proses awak. Saya tak boleh terima sebab makan je muntah. Orang kata ada benda yang kita boleh cari untuk kita makan. Tapi macam saya tak dapat nak telan apa-apa. Awak kiranya tidak ada apa-apa yang diidamkan lah. Tapi mengada ada tak?
mengada sikit. Okey, baik. Dan topik kita pada hari ini adalah mengidam atau mengada. Dan untuk itu, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang dikongsikan oleh anda semua. Jom. Dia okey. Dia okey. Ni orang lain kan, mengidam nak makan chicken chop, fish and chips, tom yum ke, tom yum putih ke. Tapi bini aku ni dia lain macam. Dia mengidam, mula-mula dia mengidam nak panjat pokok. Sekarang dia mengidam nak mandi hujan. Kau rasa? Aku tak faham tau. Tengok brain langsung. Otak aku macam jatuh, lepas tu tergelincir kat tengah hujan macam ni. Kau tengok seronok pula tu. Ya Allah. Okey. Kita pasang pokok juga. Bagus. Ya, dulu hujan banyak pokok. Jangan balik jom. Hei. Ya Allah, 3,000 kali degil. Hei, nanti demam nanti susah. Astagfirullahaladzim. Dah puas dah. Baik, itu tadi pelbagai ragam ibu-ibu mengandung ni. Kalau kita dapat lihat, ada yang macam jadi budak-budak semula. Betul. Nak naik stroller lah, nak main hujan dan sebagainya. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada suami-suami budiman di luar sana yang sudi untuk melayan kerenah-kerenah isteri ini. Awak tunjukkan kepada suami awak sekali kan? Sekali, masuk sekali semua. Okey, tapi yang orang kata epic lah tadi, dia nak bau perfume ex-boyfriend dia. Takutnya. Wow. Okey, itu saya tak tahu mengidam ataupun mengada. Saya tak nak komen apa-apa. Tapi itulah yang kami nak bincangkan hari ini. Mungkin anda sendiri ada pengalaman di mana sewaktu mengandung anda ada mengidam benda-benda yang pelik ke ataupun suami anda yang mengidam masa anda mengandung. Sebab saya pernah juga mendengar yang si isteri mengandung tetapi isteri tak mengidam apa-apa. Si suami pula yang mengidam bukan-bukan, termasuklah yang nak makan mangga dan pelbagai lagi. Jadi terus ke Facebook WHI dan kongsikan komen-komen anda mengidam atau mengada. Betul, dan kalau ada anda juga ada idamkan benda-benda yang tak boleh dimakan, contohnya mengidam nak naik kereta mewah, mengidam nak pergi hotel mewah dan sebagainya, anda boleh komen di sana untuk insya-Allah kalau ada masa nanti kami bacakan satu persatu. Baiklah, kita akan ke perbincangan ini sebentar saja lagi. Kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan kami ingin membawa perhatian anda untuk bersama dengan seorang yang cukup istimewa bersama kami di studio hari ini. Kita bersama dengan YB, Senator Saraswati Kandasamy selaku Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu KUSKOP. Terima kasih YB bersama kami hari ini. YB sihat? Sihat. Okey, cukup bertenaga ya. Ya. Walaupun cuaca sejuk-sejuk macam ni ya. Okey, baik YB, mungkin bagi mereka yang menonton sekarang ini termasuk kita semua, kami tahu YB sekarang ni mempunyai portfolio yang baharu, tetapi sebelum itu mungkin YB boleh perkenalkan diri YB, latar belakang sedikit sebab dengar khabar YB ni orang Pulau Pinang. Silakan YB. Saya memang dilahirkan di Pulau Pinang. Saya mempunyai 3 orang kakak. Saya anak bongsu dalam keluarga. Dan ibu bapa telah menjalankan perniagaan kedai makanan. Dan saya telah pergi ke sekolah rendah Tamil di Penang Road dan sekolah menengah konvent dan menengah tinggi di Hancang High School. Jadi saya telah belajar di sekolah Tamil, kebangsaan dan juga Cina. Okey, wow. Ketiga-tiganya YB ya. Lepas itu saya telah meneruskan pelajaran saya dalam jurusan undang-undang dan saya telah mendapat sarjana dalam jurusan undang-undang
perniagaan antarabangsa. Okey, wow, banyak tu achievement YB ya. Okey, dan YB memandangkan ini juga adalah kali pertama YB menyandang jawatan sebagai Timbalan Menteri di KUSKOP. Mungkin YB boleh kongsikan bagaimana YB menyesuaikan diri dan membahagikan masa dengan kerja dan juga kehidupan peribadi. Orang kata work-life balance lah. Okey, saya telah menjadi peguam selama 26 tahun. Lama. Dan dalam masa itu, 26 tahun itu saya memang workaholic. Saya mula bekerja pada pukul 8 dan sehingga pukul 8, 9 dan juga 365 days. Okey. Jadi, itu cara gaya hidupan saya. Lepas menjadi seorang menteri, saya memang meneruskan kerja saya. I still continue working seperti itu. Tetapi saya terpaksa lepaskan apa yang saya telah lakukan untuk 26 tahun. Itu balancing itu yang menjadi satu cabaran. Sebab saya telah 26 tahun menjadi peguam dan sekarang menjadi Timbalan Menteri, saya terpaksa melepaskan semua tanggungjawab yang saya telah ambil selama ni. Okey, faham. Okey, baik. Jadi itu antara cara YB menyesuaikan diri yang juga antara cabaran jugalah tadi seperti YB kongsikan ya. Betul. Jadi YB mungkin boleh kita mulakan, kalau YB dapat kongsikan kepada kami semua mengenai sedikit inisiatif dan juga usaha daripada KUSKOP untuk membantu para usahawan di luar sana. Okey, KUSKOP, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, mempunyai banyak inisiatif dari awal sebagai memberi latihan sehingga memberi pembiayaan dan juga pinjaman. Baik. Jadi khusus asas keusahawan startup coaching ataupun training coaching diberikan oleh Institut Keusahawan iaitu INSKEN. Jadi sesiapa yang ingin memulakan perniagaan ataupun memperbetulkan cara perniagaan, mereka boleh mendapat nasihat dan juga bantuan daripada INSKEN. Ini untuk startup. Dan mereka yang telah ingin menceburi dalam perniagaan tetapi tidak mencukupi dana, boleh mendapat dana daripada Tekun, SME Corp dan juga Amanah Ikhtiar. Dan terdapat berbagai jenis produk dana yang disediakan. Seperti Tekun ada memberi pembiayaan untuk sport yang dikatakan sebagai untuk satu galakan untuk sesiapa yang ingin menceburi dalam perniagaan yang mempunyai harapan untuk mengeksport barangan. Dan juga Tekun mempunyai SPUMI untuk masyarakat India yang ingin menceburi dalam perniagaan. Dan kita juga mempunyai BISMI di bawah SME Corp. Dan juga terdapat program-program lain seperti Prestige, iTekad dan program BEP dilangsungkan oleh SME Bank. Dan kita juga mempunyai program di bawah Bank Rakyat. Jadi terdapat banyak program, banyak produk di bawah SME Bank, Bank Rakyat, SME Corp, Amanah Ikhtiar. Dan juga kita memberikan banyak latihan. Tetapi cabaran untuk tahun ini, kita baru-baru melancarkan plan strategi untuk tahun 2023. Tetapi cabaran untuk tahun ini adalah kedudukan global. Di mana kita IMF, International Monetary Fund, jangka akan ada pengecutan ekonomi, global ekonomi, kerana pengecutan ekonomi oleh Amerika Syarikat, Eropah dan juga China pada masa yang sama. Ini akan mempunyai kesan terhadap ekonomi kita, khususnya SME, kerana ini akan menyebabkan harga barangan melambung tinggi. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang kita kena tumpu, kita kena pekah kepada semua cabaran ini supaya pengusaha-pengusaha, usahawan baru
tidak terjejas ataupun usahawan yang telah pun berada dalam sektor perniagaan boleh menyesuaikan diri mereka. Dalam masa itu pembiayaan ataupun dana seperti ini akan membantu mereka dalam masa singkat dan juga masa panjang. Banyak inisiatif yang telah YB kongsikan dan seperti mana YB kongsikan juga pengecutan ekonomi itu yang dibimbangi ramai ya YB. Dan YB dah nama wanita hari ini, jadi pastinya kami juga ingin tahu apakah inisiatif khususnya buat usahawan wanita di luar sana. Okey, wanita kita ada program di bawah Kementerian KUSKOP iaitu program pemerkasaan usahawan wanita Puan. Yang ini adalah untuk wanita di dalam golongan B40 yang ingin menceburi dalam perniagaan minuman dan makanan, F&B. Okey. Dan kita juga ada program di bawah Tekunita dan juga di bawah Amanah Ikhtiar. Ini juga adalah pada tahun ini kita juga akan menggubal program-program baru untuk wanita supaya mereka boleh menceburi dalam bidang-bidang atau sektor-sektor yang akan membawa manfaat dalam erti kata cabaran global yang kita ada. Mungkin ada setengah sektor akan berkembang akibat daripada gelombang ataupun ekonomi yang pengecutan ekonomi di satu segmen di dunia boleh membawa kelebihan kepada satu segmen di sebelah lain. Faham. Jadi ini kita terpaksa pekah kepada apakah kehendak the global demand. Dan kita boleh membantu wanita-wanita untuk menceburi dalam bidang-bidang yang mempunyai tuntutan di dalam pasaran dalaman dan juga luar. Baik, itu antara inisiatif untuk memperkasakan usahawan wanita. Kita nak tahu juga apa agaknya perancangan dan juga inisiatif yang akan YB lakukan untuk membantu masyarakat India menerusi mitra. Mitra? Ya. Okey. Mitra sebenarnya mempunyai hala tuju yang baik. Tetapi telah mengalami banyak masalah dalam pelaksanaan. Jadi sekarang ini mitra telah diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri dan kita menunggu pengumuman daripada Jabatan Perdana Menteri apakah program-program yang akan bakal diluluskan. Itu hanya boleh diketahui selepas bajet diumumkan. Tetapi di bawah KUSKOP selain daripada mitra, kita ada program seperti yang saya katakan SPUMI dan juga program-program lain yang saya telah terangkan tadi juga boleh membantu kaum India dan juga wanita untuk mengambil bahagian. Dan kami juga, saya sedang berbincang dengan beberapa stakeholder untuk membangunkan program-program baru yang khusus kepada wanita India dan juga lelaki India, pemuda-pemuda India. Dan selepas ia dapat kebenaran daripada menteri, ia akan diumumkan. Okey, jadi boleh saya katakan yang KUSKOP inisiatifnya adalah supaya semua orang mendapat apa yang mereka mahukan, tidak ada sesiapa pun yang ditinggalkan di belakang. Dan mungkin YB di sini juga, kami di WHI sering kali bertanya kepada figura-figura hebat seperti YB, pesanan buat mereka, wanita-wanita di luar sana, mungkin usahawan wanita, sedikit motivasi buat mereka YB. Saya berasa pada masa ini, ini adalah masa untuk wanita untuk menceburi dalam perniagaan secara sepenuh masa ataupun part time. Walaupun ada sebarang kekangan dari segi masa ataupun dari segi kewangan, mereka boleh sekiranya masa mereka boleh lakukan secara sambilan. Kalau ada kekangan kewangan, boleh jumpa pegawai-pegawai di agensi-agensi KUSKOP. Tetapi yang paling penting itu wanita sekurang-kurangnya cuba untuk menceburi dalam perniagaan supaya mereka boleh
meningkatkan pendapatan sekeluarga mereka. Kata kuncinya cuba. Jangan takut untuk cuba. Baik YB, dari Tapah ke Putrajaya, satu pencapaian yang cukup membanggakan. Jadi sebagai penutup, bolehkah YB kongsikan harapan dan juga aspirasi yang ingin YB capai sepanjang berada di KUSKOP ini? Okey, saya telah lancarkan satu program Impian Tapah. Itu semasa saya berkempen. Tetapi walaupun saya tidak menang, saya akan teruskan untuk mencapai semua janji-janji saya di dalam manifesto Impian Tapah. Salah satunya adalah untuk memberi peluang kepada wanita dari segi wanita dan juga remaja melalui kooperatif. Kooperatif movement adalah salah satunya yang boleh membawa manfaat secara keseluruhan dari segi lokasi. Sebab mereka boleh berkumpul. Bukan saja berkumpul untuk berniaga. Jadi itu adalah satu inisiatif dari segi kementerian, itu adalah satunya yang saya telah berfikir dan saya telah mula berbincang dengan warga di Tapah. Jadi impian Tapah akan dicapai. Itu dia orang-orang Tapah yang sedang menonton sekarang ini. Apapun kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YB Saraswati Kandasamy dan semoga apa jua yang YB ingin lakukan di bawah KUSKOP buat tahun 2023 ini berjalan dengan lancar dan bagi kerjaya YB sendirilah ya. YB, terima kasih YB dan teruskan usaha YB. Dan itu dia tadi YB Senator Saraswati Kandasamy selaku Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Baik, dan anda di rumah terus bersama kami seperti mana Syira dan saya dah kongsikan. Topik kita pada hari ini adalah mengidam atau mengada. Dan kita ada satu paparan istimewa mengenai perkara ini. Jom kita saksikan. Mempunyai keinginan atau mengidam adalah satu kebiasaan bagi wanita hamil. Bagaimanapun, keinginan yang dihajati boleh memberikan kegembiraan kepada wanita yang hamil jika ditunaikan. Tetapi ada yang boleh membawa kepada keburukan bergantung pada tahap keinginan seseorang itu. Namun begitu, keinginan ataupun mengidam yang keterlaluan menjadikan sebilangan individu sanggup mempertaruhkan nyawa atau kesihatan tanpa menghiraukan kesan buruk yang bakal mendatang. Antara karenah mengidam yang pernah tular di media sosial ialah seperti mempunyai keinginan untuk memakan kapur dan sabun, menjilat simen, mengidam barang mahal dan ingin meminum air peluntur. Selain itu, baru-baru ini dilaporkan bahawa seorang wanita yang sedang mengandung anak ketiga sanggup melakukan percubaan merompak kedai emas di air kerum Melaka kerana mengidam untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Ada yang beranggapan keinginan mengidam ini hanyalah keinginan yang direka-reka atau mengada-ngada. Bahkan ada juga suami yang tidak memahami akan keinginan isteri yang mengidam. Biarpun perkara ini dianggap remeh, namun ia pasti memberi kesan negatif jika seseorang itu tidak mampu mengawal diri mereka. Persoalannya, adakah benar mengidam itu boleh menghilangkan kewarasan seseorang? Apakah mengidam itu perlu atau ia hanya sekadar mengada-ngada? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan Syira. Saya terhiburlah juga baca komen-komen di Facebook. Jangan marah ya, saya gelak mereka yang ada mengidam yang mengidam nak makan ubat gigi kayu sugi. Sebab mengidam sangat saya makan sampai habis. Serius lah. Allah, ya wow, rasanya itulah mengidam paling pelik yang saya alami. Wow, Dalmia lain macam ya awak makan mengidam ubat gigi ya. Okey, dan spesifik aja nak kayu sugi. Okey, dan yang daripada Ernie ni, masa mengandung anak pertama saya, betul-betul teringin nak makan nasi goreng sotong paprik. Tapi pelayan kedai makan tu bagi nasi goreng ayam paprik. Suami kata tak apalah, makan je. Tapi tiba saya menangis depan pelayan tu sebab tak dapat apa yang saya nak. Sekarang dia fikir balik, dia rasa kelakar. Itulah di antara emosi-emosi ibu mengandung. Dan ada satu lagi ni, Salam. Dulu saya mengandung anak kembar, suka sedut bau sabun. Macam-macam lah ragamnya untuk ibu-ibu mengandung baik. ni. Dan hari ini kami nak bincangkan topik ini bersama dengan dua orang
seorang tetamu, seorang di studio dan seorang lagi sudah pun terhubung dalam talian. Ya, Syira, eloklah kalau kita perkenalkan di sebelah saya ini adalah Dr. Ros Fazila Abdul Rahman selaku Timbalan Dekan Akademi dan Pengantara Bangsaan Pusat Pengajian Teras UIS. Selamat datang Dr. Ros. Selamat datang. Panggil Dr. Ros boleh? Boleh. Okey. Dan di atas talian pula kita ada Dr. Nadia Abdullah, pakar klinikal obstetrik dan gynekologi Jabatan Obstetrik dan Gynekologi PPUM. Assalamualaikum Doktor, boleh dengar kami di studio? Waalaikumsalam, boleh dengar. Sihat ya Doktor? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Saya rasa kita mulakan dahulu dengan Dr. Ros lah. Bila kita cakap mengidam, kita ketepikan mengada dahulu. Kita tanya pasal mengidam ni, betul ke ada sesuatu yang berlaku sebegitu bagi seseorang yang mengandung? Mengidam tu, dia legit, orang kata legit ataupun tidak? Okey, terima kasih Suji. Pokok pembincangan kita hari ini menarik sebab wanita hari ini dan pokoknya wanita. Betul. Wanita special, istimewa, unik and kompleks. Lengkap di situ. Jadi mengidam dan wanita sangat sinonim. Jadi saya ada 3 perspektif tau. Yang mendefinisikan apa mengidam ni. Dari perspektif ibu hamil. Saya juga ada tanya pihak bapa-bapa apa yang mereka berpendapat tentang mengidam. Dari segi psikologi lah. Jadi dari segi perspektif ibu mengandung ni, mengidam ni sebenarnya adalah keinginan yang sangat tinggi. Biasanya kepada makanan. Jadi keinginan ni dia sangat meluap-luap yang perlu ditunaikan. Kalau tak, dia akan menyebabkan kemurungan. Dia boleh sentap. Dengar tu para suami. Ada juga keadaan yang kalau tak dituruti katanya akan kenan kepada baby. Nanti baby keluar kan. Air liur tak habis keluar kan. Kata gitulah. Kalau di peringkat bapa, saya tanya-tanya bapa-bapa apa kata mengidam ni. Kata bapa-bapa, mengidam adalah mengadakan yang tiada. Itu kata bapa. Kita bahasa ilmu lain lah. Dari segi psikologinya, mengidam ni sebenarnya adalah situasi biasa yang dialami oleh wanita hamil yang berkeinginan tinggi kepada sesuatu, biasanya fizikal dan psikologikal. Ada. Baik. Kalau saya lah kan Syira, saya kaitkan ia adalah benda yang sinonim seperti mana doktor katakan. Macam kita kadang-kadang buat wanita tu bila datang bulan pun kadang-kadang mengidam, nak makan coklat, nak makan tom yum, benda-benda yang manis. Jadi mungkin bagi wanita yang mengandung hormon mereka pun berbeza, sebab tu mengidam dan itulah yang kita nak tanya kepada Dr. Nadia. Betul. Dan kita nak tanya kepada Dr. Nadia lah kan, bercerita mengenai wanita hamil yang mengidam ini, apa sebenarnya yang berlaku di dalam tubuh wanita hamil ini sehingga mereka ni mengidam nak makan sesuatu ataupun nak buat benda-benda pelik. Katanya mengidam, apa yang berlaku dalam tubuh kita? So sebenarnya mengidam ni macam tadi Dr. Ros cakap lah, dia sesuatu keinginan yang sangat tinggi terhadap sesuatu benda. So dia lebih dikaitkan dengan perubahan hormon semasa mengandung. Baik. Dan kalau bagaimanapun dia tidak ada pembuktian saintifik. Bagaimanapun pakar-pakar berpendapat disebabkan perubahan hormon ini menyebabkan badan ibu-ibu itu memerlukan nutrien yang tinggi, nutrien yang lebih untuk support lah kandungan dia untuk dari segi pembesaran dan pembentukan janin, pertumbuhan janin. Jadi kita punya badan kita memerlukan lebih nutrien, lebih kalori dan juga lebih zat makanan untuk support pertumbuhan baby. Oleh itu tidak heranlah wanita-wanita hamil ini dia lebih cenderung untuk makan benda-benda yang manis, makan benda-benda yang tinggi kalori. Ada juga yang mengidam untuk makan bahan-bahan tenusu sebab ada kekurangan yang tidak dipenuhi melalui diet-diet harian. Contohnya kalau diet harian yang selalunya ibu mengandung tidak suka minum susu. Tapi tiba-tiba waktu mengandung dia suka pula minum susu. Mungkin ada keberangkalian bahawa zat kalsium dalam badan kurang kerana telah diberikan kepada baby. Ada juga kekurangan zat besi kerana zat besi telah diberikan kepada baby, sebab itu kita ada mengidam nak makan steak, nak makan daging yang mahal-mahal. So ada positif situlah. Okey, baik. Itu penerangan daripada seorang doktor yang anda boleh kaitkan bila anda mengidam. Lain kali kalau suami tanya, kenapa awak mengidam benda-benda yang pelik? Inilah yang boleh anda terangkan kepada suami anda. Baik, dan Dr. Ros, kita nak tanya juga, bila bab mengada ni, okey, ada orang mengidam seperti yang doktor katakan, makanan sebab mungkin kalsium dah berkurang kan, dan benda-benda tenusu dan sebagainya. Tapi
Tapi ada yang mengidam nak pergi bercuti di luar negara. Ada yang ingin ke orang kata hotel dan sebagainya. Itu mengidam ke kategori mengada tu, doktor? Okey, Suji, saya cakap macam ni je ya. Antara mengidam dengan mengada ni, mengidam insya-Allah pasti. Okey. Mengada pilihan. Boleh pilih. Okay. Dan di samping apa yang Dr. Nadia cakap tadi, faktor fizikal dengan psikologikal. Okay. Maksudnya fizikal mungkin badan ibu hamil memerlukan kalsium. Jadi dia mengidamkan benda tenusu. Mungkin badan perlukan kalori dan kurang vitamin B, dia minta yang manis-manis. Jadi perkara mengidam ni dia universal, dia rentas budaya. Kajian menunjukkan bahawa kalau di Malaysia, ada kajian terbaru mengatakan first trimester, ramai ibu mengandung suka makan coklat. Oh, okey. Betul. Lebih tu varies. Ada yang masin, masam dan sebagainya tu kan. Okey. Dan mungkin saya boleh tambah soalan kepada mereka yang kita bukan nak cakap mengada lah, tapi mungkin betul-betul ada yang mengidam kan doktor, nak pergi bercuti dan sebagainya. Adakah disebabkan faktor persekitaran mereka sewaktu mengandung juga memainkan peranan? Betul. Saya setuju, Suji. Ada kajian juga mengatakan dari jurnal Persatuan Dietary Amerika Syarikat. Dikatakan mengidam ni ada sejenis lagi. Di mana dia mengidam selain makanan. Seperti yang Suji cakap. Nak tidur di hotel, nak pergi jalan-jalan, akan nak rompak kedai ke, na'udzubillah kan. Ada, itu dipanggil pika. Pika. Okey. Ya, termanya pika. Ada. Minta maaf cakap, setakat kajian pengidam ke arah-arah ini yang ekstrim selalu dikaitkan dengan masalah kesihatan mental. Okey. Ya, ada. Cuma kita boleh kawal. Boleh kawal pun kita boleh salahkan hormon. Kita jadi sedemikian tapi kita ada akal kan? Jadi kita boleh kawal. Boleh dikawal. Kena bertindak rasional. Kemengadaan dan mengidam itu. Boleh. Okey. Sugi, sebenarnya saya ada nampak beberapa komen di Facebook kita yang mana pada saya sangat menarik tau. Saya dulu masa pergi teringin nak buat latihan maths. Wow. Tak ada buku latihan, buat online sahaja. Wow, buat latihan maths dan satu lagi ini pula, bau sampah orang bakar daun-daun dan dia terpaksa pusing kampung cari bau asap tu untuk rasa lega. Kalau kita dapat lihat di sini, awak nampak muka terkejut saya tak? Betul, wow kan. Banyak ragam orang-orang mengandung biasa ini. Orang ada yang mengandung tak masuk akal elakkan tempat-tempat yang ada asap. Betul. Kan? Ini awak nak bawa asap. Cari pula asap tu di mana untuk kita hidup. Baik, Dr. Nadia, mungkin Dr. Nadia boleh terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang Dr. Ros kongsikan tadi. First trimester itu, para ibu mengikut kajian lebih menginginkan coklat. Apa kaitannya, Dr. Nadia? Kalau boleh Dr. Nadia kongsikan. Selalunya waktu first trimester ni, dia badan kita penuh dengan tinggi hormon beta HCG untuk support kandungan awal. So bila beta HCG ni, hormon ni dia akan menyebabkan kecenderungan ataupun perubahan kepada kita punya deria bahu. Deria bahu. So ada yang orang yang suka bau benda-benda manis, tapi ada setengah tak boleh nak bau benda-benda yang macam tu. So ada setengah dan juga waktu fasa first trimester ini, mereka lebih cenderung untuk mengalami fasa alahan, nausea and vomiting in pregnancy. So disebabkan itu ada setengah orang untuk cara diorang untuk atasi masalah nausea and vomiting ni, ada setengah orang dia suka benda-benda yang masam, ada setengah orang untuk mengelakkan dia daripada muntah, dia suka benda-benda yang manis. So bukan semua orang sama. So kita pun ada buat kajian yang setengah orang untuk kontrol dia punya alahan. Waktu first trimester dia suka minum air halia. Setengah orang air halia tak boleh. Setengah orang suka air yang masam lah, yang macam orange, lemon. Ada setengah orang just biscuits or apples. So semua benda-benda dia bukan benda yang dia bukan benda umum, bukan benda yang general. Dia bergantung kepada setiap individu itu sendirilah. I see. Tadi doktor katakan bahawa, doktor dan juga di studio katakan bahawa first trimester tu yang membuatkan kita rasa mengidam dan sebagainya. Saya nak tanya juga kepada Dr. Nadia, adakah mengidam ni boleh berlanjutan sehingga ke 9 bulan ataupun ada tempoh-tempoh tertentu untuk mengidam ni?
Mengidam ni kalau ikut pembacaan selalunya waktu first trimester, dia boleh start daripada first trimester sebab kita punya perubahan hormon itu berlaku daripada first trimester itu sendiri. Tetapi waktu first trimester tu kita lebih mengalami masalah nausea and vomiting, masalah muntah-muntah, alahan. So jadi waktu first trimester tu kurang sikit untuk alami alahan, untuk mengalami mengidam ni. Tapi lepas dia dah dia dah out of dia punya nausea and vomiting, so mulalah keinginan macam-macam, nak makan tu, nak makan ini. Dan waktu itu juga, waktu second trimester and third trimester, kita punya keperluan badan ibu tu sendiri untuk keperluan peningkatan zat makanan dan juga kalori yang bertambah disebabkan perkembangan bayi itu sendiri. Jadi waktu itu barulah mengidam tu lagi orang kata lagi lebih lah. Ekstrim sikit lah. Yes, lebih ekstrim. Okey, baik. Dan Dr. Ros, saya pernah juga ada orang yang dia mengandung, rakan saya mengandung, tapi suami dia pula yang mengidam. Apa itu dari segi psikologinya berlaku ke? Kalau pengalaman peribadi, saya sendiri, anak sulung suami saya yang mengidam, yang alahan teruk. Oh ya? Dan ada juga keadaan masa saya mengandung tu anak saya yang sulung pula yang mengalami alahan. Ada. Itu ada kaitan dengan telepati sikitlah. Yang ada very close bonding kan dengan orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang. Biasanya begitulah. Jadi memang berlakulah. Memang ada. Kan? Tapi ada juga wanita Syira, penonton dan doktor yang bila mengandung dia tak mahukan suami dekat. Macam bau badan suami tu tak boleh lah, geram lah awak jauh-jauh sikit. Macam yang tu macam bagaimana pula doktor? Macam Dr. Nadia cakap tadi lah kan, setiap wanita tu unik, istimewa. Keperluan berbeza, cara berbeza, dia relatif mengikut individu lah. Mengikut keperluan-keperluan. Macam Suji cakap tadi, mungkin juga faktor-faktor luaran, persekitaran. Kan? Jangan banyak sangat tengok TikTok. Nanti banyak pula yang makanan. Kan? Jadi orang kata self-control lah. Self-control. Jadi itu antara faktor-faktor dan juga itu antara bonding, ikatan kasih sayang. Isteri sakit, suami pun turut terasa sakitnya. Baik, saya nak tanya kepada Dr. Nadia. Tadi doktor ada katakan mengenai perubahan hormon. Ada hormon yang tinggi di dalam badan wanita mengandung ini bila first trimester dan sebagainya. Adakah normal kalau wanita mengandung ini tak rasa apa-apa, tak loya, tak mengidam dan sebagainya? Adakah semua wanita mengandung itu kena rasa mengidam tu? Mengidam ni benda yang biasa dalam mengandung, tetapi memang bukan semua akan mengalami pengalaman yang sama. Macam saya mengandung 2 kali, tak ada mengidam apa-apa pun. Oh, okey. Dia lebih kepada macam saya katakan tadi, mengidam ni mungkin ada faktor yang peningkatan keperluan nutrien ataupun keperluan kalori. Oleh itu kalau badan kita secara saintifik lah ya, kalau badan kita telah kita dah ambil suplemen, prenatal suplemen yang mencukupi, kita mengamalkan diet yang sihat everyday, so mungkin tidak ada kekurangan zat makanan dalam badan, so kemungkinan tidak adalah masalah mengidam ni. Itu secara saintifiknya lah. Tapi kalau yang mengidam nak travel, nak benda mahal tu, itu saya tak ada nasihat. Baik, doktor terus no comment. Tapi doktor, bagaimana pula macam rakan saya kat sebelah ni, masa dia mengandung dia tak lalu makan. Jadi bagi ada sesetengah yang mengidam yang tak lalu makan pula, bagaimana boleh mereka membantu diri mereka lah doktor? Membantu diri. So selalunya ada juga yang tak lalu makan sebab dia masih ada yang fasa nausea and vomiting tu awal-awal. So bila dia makan, dia ada perasaan takut. Dia takut kalau dia makan dia akan muntah. Betul. Saya pula betul. Dia akan kurangkan makan sebab dia kata kalau nanti I makan, I akan muntah. So daripada I nak suffer, so better I don't eat too much lah. Tapi ada juga hormon kita dalam badan, so dia menyebabkan proses pencernaan makanan tu sedikit lambat, sedikit slow. I see. So makanan akan stay dekat dalam perut lebih lama dan juga akan ada risiko untuk you dapat reflux. So bila macam you makan, you akan rasa pedih luar hati. Betul. Betul. So
juga menyebabkan yang you tak lalu nak makan lah. Walaupun ada bukan lebih kalori sebenarnya. Okey, baik. Tadi doktor ada katakan bahawa kalau kita teringin nak makan sesuatu tu, maksudnya ada benda ataupun ada vitamin ataupun zat dalam badan kita yang tak cukup. Perlukah seorang wanita mengandung itu untuk buat ujian apa benda yang tak cukup untuk badan dia dan juga kandungan ni? Perlukah? Selalunya untuk yang mengidam yang biasa-biasa, macam just mengidam makanan sahajalah maksud saya. So yang tu tak perlulah. Okay. Just normal check up. Mana kita akan check dia punya hemoglobin level yang kita akan buat untuk semua ibu mengandung. So dari situ kita boleh tahu sama ada ibu ini anemia ataupun okey. Alright. Tapi kalau ada yang macam Dr. Ros cakap tadi yang masalah PICA. Okay, so mengidam untuk makan benda-benda yang bukan makanan. Okay, so ini dikaitkan selalunya dengan kekurangan zat besi ataupun zinc. So sekiranya kalau ada ibu-ibu yang mengandung yang teringin nak makan sabun, nak makan pasir, so ini bukan normal. So sepatutnya berjumpa bila kita ada follow up dengan doktor ataupun waktu kita pergi antenatal check up, benda ni patut di-highlightkan kepada doktor supaya mungkin doktor boleh buat ujian darah yang lanjut untuk check sama ada ibu ini kekurangan zat besi ataupun kekurangan zat lain dalam badan. Peringatannya cukup bagus doktor. Sebab mungkin ada orang malu dia secara berahsia dia makan pasir ke ubat gigi. Jangan macam tu. Takut orang judge mereka. Tapi apa pun Dr. Ros, bila kita cakap mengenai mengidam ni, pastinya para suami faham kan situasi isteri tengah mengidam nak makan macam-macam. Tapi ada juga yang mungkin juga merasakan alamak jadi mengadanya, penat aku nak cari benda yang dia nak. Macam semalam Yana kongsikan salah seorang penerbit pukul 3 pagi dia minta nasi lemak. Suami dia pergi cari juga nasi lemak. Kasih sayang seorang suami itu. Tapi kalau suami tu dah penat sangat, dia rasa macam suami ni, isteri aku ni mengada lah asyik-asyik. Mentah-mentah dia mengandung, dia asyik duk minta aje. Tapi kami nak meminta doktor untuk berkongsi jugalah peranan seorang suami dan kalau dah ada anak-anak, anak-anak boleh memahami seorang ibu yang mengandung ini. Okey, betul Suji Syira ya. Bila mengandung ni kita kata pelik. Bila mengidam. Kenapa pelik? Sebab kita tak buat masa kita tak mengandung. Betul. Kan? Jadi masa kita mengandung tu kita perbuatan makanan pelik-pelik. Tahniah, terima kasih kepada ahli keluarga suami yang bagi sokongan, support, faham. Perlu juga. Jadi ibu-ibu terutamanya yang hamil ni, saya beri pesanan supaya ingat bila kita berbadan dua, kita satu cinta dua jiwa lah. Kita satu, tapi ada dua, mungkin tiga dalam badan kita kan. Jadi bila nak mengidam ke apa, just self control. Saya ada petua. Okey, silakan doktor. Saya panggil KISS lah. KISS ya. 3K, 2S. Okey. Yang pertama bila ibu-ibu mengandung dan orang-orang tersayang sekeliling bila ada ibu-ibu hamil, ibu hamil selalunya dia perlu kenal pasti. Dia kena kenal diri dia. Aku ni mengandung kan. Hormon tak stabil. Jadi kena balancekan lah antara keinginan dengan pemikiran tu. Yang K yang kedua adalah kenal pasti. Kenal pasti, kawalkan diri. Self control. Kawal. Kan cuma tadi jangan cari stimulus-stimulus yang selalu meracun kita kan. Nak makan itu, nak buat ini dan sebagainya. Kawalkan diri. Kita boleh kawal. Yang ketiga komunikasi tadilah. Jadi orang-orang sekeliling seperti suami, family members yang tersayang cuma ambil peranan jadi support group yang bagus. Kan? Kalau ibu mengandung, komunikasikan kita nak apa. Kenapa kita nak itu. Jadi kalau boleh layan kan 3 pagi dan sebagainya boleh. Kalau tak boleh komunikasikanlah. Abang tak sihat lah esok pagi boleh tak? Tunda-tunda. Kan boleh komunikasikan. 2S yang terakhir adalah sabar banyak-banyak dan bersederhana lah. Kan bersederhana dalam semua keinginan yang kita nak tu. Baik. Supaya proses melahirkan dan mengandung tu selamat semua. Okey, penerbit saya Haslinda kata kalau suami dah communicate dengan isteri, lepas tu nangis pula. Alamak, malam ni tak boleh, awak tak sayang lah pula emosi. Awak tak sayang anak kita. Boleh anggap sebagai menambahkan kasih sayang lah ya. Pengirat kasih sayang suatu hamil. Berpatutan lah. Baik, Sugi, saya nak kongsikan satu lagi antara pengalaman yang dikongsikan oleh rakan kita di Facebook iaitu Jamiah Ramli. Katanya, saya dulu mengidam sangat nak rasa masakan jiran belakang rumah. Tapi malu nak minta hingga anak sulung saya lahir. Kesian baby asyik keluar air liur dia. Adakah disebabkan tu tak dapat makanan? Adakah sebab air liur keluar tu disebabkan baby tu mengidam? Mungkin doktor boleh jelaskan mengenai perkara ini.
Dr. Nadia, boleh silakan, jelaskan mengenai perkara ini? Selalu itu saya rasa lebih kepada kita punya culture lah. Okey. Kalau tak dituruti kemahuan ibu-ibu mengandung ni mengidam, nanti anak dia akan keluar air liur tak berhenti. So saya rasa yang ni mungkin quote yang untuk ibu mengandung tu get away with dia punya request. Kalau abang tak buat macam ni, nanti anak kita macam abang tu keluar je air liur. Tapi sebenarnya tak ada pembuktian saintifik lah. Okey. Tapi mungkin anti-anti yang tengok sekarang, betul anak saya macam tu. Dulu tak dapat makan sampai hari ni. Menginginkan apa yang dia tak dapat makan masa tu. Tapi apapun Dr. Nadia, mungkin di penghujung ini doktor boleh berikan pesanan kepada ibu-ibu mengandung yang sedang menonton sekarang ini, sekiranya mereka ada apa-apa yang diidamkan ataupun mereka memang tak lalulah nak makan, apa yang boleh mereka lakukan? Okay, so waktu kita mengandung ni kesihatan, kita kena jaga kesihatan ibu tu sendiri dan juga keperluan bayi itu sendiri. So kerana bayi kita ni memang bergantung 100% kepada ibu itu. Baik. Jadi kalau yang ada masalah dengan vomiting in pregnancy, tak lalu nak makan, so saya nasihatkan kita still perlu makan hari-hari. Kita kena maksudnya kena makan mungkin dalam portion yang sedikit, tapi dalam kekerapan yang lebih. Instead you makan satu breakfast and then lunch and then dinner, then you makan ada snacking in between. So waktu you breakfast tu you boleh ambil sikit-sikit sajalah untuk mengelakkan you rasa reflux, mengelakkan you rasa nak muntah. Tapi untuk yang mengidam pula perlulah macam berpada-pada, macam kita terus cakap tadi, bersederhana. You tak boleh lah memang you mengidam nak makan coklat, you nak makan coklat everyday. So tak boleh lah macam tu, nanti you akan dapat diabetes in pregnancy, you akan lebih berat badan, dan lepas dah mengandung lebih berat badan, nanti waktu nak dalam pantang susah pula kan nak turunkan kembali berat badan tu. Jadi everything pun kena ada bersederhana lah. Okey, itu dia sedikit nasihat dan juga tips daripada Dr. Nadia. Kalau daripada Dr. Rose sendiri pula, apa agaknya pesanan yang dapat doktor berikan kepada ibu-ibu di luar sana untuk terus kekal bersederhana, kekal rasional, jaga diri baik-baik di luar sana? Silakan doktor. Syira, pada saya untuk ibu-ibu di luar sana, bakal-bakal ibu juga, ya, just enjoy your pregnancy life, ya. Cuma hadirkan bersama kewarasan dan kawalan. Jadi mohon bantuan juga untuk orang-orang sekeliling, orang tersayang, supaya beri sokongan dan pemerhatian yang wajar kepada ibu-ibu kita. InsyaAllah semua selamat. Baik, itu dia tips dan juga pesanan daripada kedua-dua doktor kita pada hari ini, Dr. Rose Fazila dan juga Dr. Nadia. Terima kasih kedua-duanya. Terima kasih. Dan semoga apa yang dikongsikan membantu anda lah kan. Kalau yang memang tak lalu makan, mungkin boleh gunakan tips Dr. Nadia. Cubalah sikit. Makan sikit-sikit asalkan perut kita tu ada makanan lah. Sebab kalau kita muntah kosong lagi perit tau sebenarnya Sugi. Kita muntah hijau. Untuk anak kedua awak. Okey. Terkata. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, saya Rizman. Saya Ruzaini. Kami Rizman Ruzaini. Hampir 2 dekad berada dalam industri fashion tanah air, jenama Rizman Ruzaini di bawah kelelaan 2 mereka terkenal yang tidak asing lagi, Rizman Nordin dan Ruzaini Jamil yang sentiasa kreatif dengan hasil rekaannya. Memulakan empayar perniagaan dengan bakat yang ada, gandingan dua ini tidak hanya meletakkan diri sebagai pereka fashion, malah turut mampu mengorak langkah menjadi usahawan yang berjaya. 17 tahun ni, hampir 2 dekad ni, saya rasa it's about time untuk we want more. Macam tu, bila kita dah berikan, bila kita dah berkarya dan sebagainya, I think what's next for us, what's next, apa yang kita nak contribute balik kepada society. Kalau tanya saya dengan Rizman lah, kami sendiri pun tak percaya sebenarnya dah 17 tahun. Dan ini pun nak masuk 2023 dah. So ia banyak sebenarnya kami perlu pelajari lagi sebenarnya. Nak dibandingkan kami sebenarnya adalah bermulanya dengan business family, orang kata. Yang kami mencuba nasib, tetapi alhamdulillah benda tu menjadi.
mengakui turut berdepan dengan pelbagai cabaran, namun segalanya diharungi bersama. Perancangan dan pelbagai pembaharuan yang teliti diusahakan bagi mengekalkan kesemua tenaga kerja dan memastikan empayar perniagaan kekal relevan tanpa pernah mengenal erti putus asa. Support daripada masyarakat Malaysia yang buatkan kami terus berada di sini dah, dan saya dengan bangganya boleh cakap sekarang ni saya rasa tanpa pandemik, tanpa sokongan masyarakat Malaysia memang tak adalah Rizman Ruzani hari ni. So thank you so much kepada semua, dan alhamdulillah dengan jasa anda kita berjaya recruit. Macam sekarang ni kita dah ada hampir 100 staff sebenarnya. So kalau kata anda di luar sana yang mana betul-betul nak jadi fashion designer, you have to love what you do. It's not about glamour, nothing about glamour. Actually glamour will come after that. Tapi think about business. Apa yang membuatkan anda boleh giving back to the society, apa yang membuatkan anda boleh memberikan yang lebih daripada sekadar glamour. Itu yang menjadi kunci utamalah saya rasa. Kalau tanya saya, of course pada mereka yang meminat fashion, macam Rizman cakap tadi, pada mereka yang tak meminati fashion, bidang lain, apa jua bidang di luar sana, anda boleh ceburi. Yang penting bagi saya, anda kena minat. Macam saya cakap, saya letak 100% fashion ni adalah saya punya jiwa raga saya. Sama dengan Rizman, kami berdua sama. So, di luar sana, tak kisah mungkin anda meminati kulineri, anda meminati bidang pertanian dan sebagainya. Fokus, yang penting kita kena minat. Kalau anda minat sesuatu bidang tu, of course, benda tu memang akan terjadi kerana daripada daya usaha anda sendiri, daripada anda minat tu sendiri, anda mesti akan capai benda tu, insyaAllah. Berjaya memacu laju membina empayar fashion ke tahap yang lebih tinggi berkat kesungguhan, kejujuran yang dipraktikkan sebagai satu pasukan oleh dua sahabat karib ini sememangnya memberi inspirasi kepada semua. Dua nama yang tidak asing lagi dalam industri fashion Malaysia, iaitu Rizman Ruzani, dan saya suka apa yang dikongsikan tadi Syira. Dikatakan yang apa jua yang anda ingin ceburi, anda harus ada minat. You have to love what you do, dan saya memang I love what I do. Betul, dan ada juga dikongsikan tadi walaupun mereka dah lama berada dalam industri, tapi mereka terus belajar dan juga belajar sehingga mereka berada di tahap ini. Kita dapat lihat sebenarnya graf kenaikan dalam kerjaya mereka ini. Kita harapkan juga ia menjadi inspirasi dan juga ramai lagi pelakon-pelakon fashion di luar sana yang dapat diketengahkan. Ya, baik Syira. Kita ada banyak sangat komen di Facebook kita nak baca yang luar biasa yang ini Syira kata, saya Alisa berkata, saya pernah mengidam nak masuk dalam perut kangaroo sampai menangis sebab tak dapat. Alisa, serius perut kangaroo. Okey, dan macam-macam lagi komen. Okey, ini daripada Hafizah katanya anak pertama dulu ngidam buah delima yang bukan musim, tapi arwah ayah dapat juga cari. Wah, kasih sayang seorang ayah dan betul. Anak kedua suka bau petrol, setiap kali isi minyak kereta mesti ambil kesempatan bau banyak-banyak. Anak ketiga pula tak ada ngidam apa-apa, cuma suami je asyik nak makan benda masam. Maksudnya anak pertama, kedua, ketiga masing-masing mengidamnya berbeza. Dan satu lagi daripada Dalmia Dawis katanya, masuk anak keempat mengidam sangat nak cium muka alpaka, tapi masa nak lawan alpaka tutup pula lah taman alpaka sebab hujan. Haiwan ni tak boleh keluar masa hujan mungkin sebab haiwan nak terjagakan. Comel sangat muka alpaka tu katanya. Syira. Yang ini seperti yang saya katakan tadi. Seperti penerbit kami katakan, ini daripada Masau. Saya pernah mengidam nak makan dekat mamak. Suami cakap esok. Dah tengah malam saya terus menangis. Kan dah kata ada yang akan menangis, tapi janganlah menangis sehingga menyusahkan suami anda. Betul. Kawalah perasaan anda. Terima kasih kerana anda berkongsi komen-komen pengalaman anda bersama dengan kami. Semoga apa yang dikongsikan hari ini bermanfaat buat kita semua. InsyaAllah. Dan wanita hari ini akan kembali lagi esok dengan topik kami, fail mahkamah. Bila suami tak nak lepaskan, apa yang boleh si isteri ini lakukan? Jangan lupa perbincangannya esok. Sekian sahaja, salam sayang daripada saya dan juga Sugi. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati di
melewati aliran masa kini dia menyambung warisan Sri Kandi.